Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini amat mengejutkan seluruh Malaysia apabila Datuk Seri Hadi Awang membongkarkan ada satu rahsia yang amat besar dan perkara ini sukar untuk dipercayai kebenarannya. Kalau betul memang ada, wow, ini memang mengejutkan. Tetapi betulkah? Tapi tak mustahil. Dalam politik Malaysia tidak ada yang mustahil. Adakah PAS tiba-tiba akan masuk kerajaan perpaduan? Kalau PAS tiba-tiba masuk kerajaan perpaduan, habislah Muhyiddin Yassin. Habislah Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin yang paling kesian. PPBM bersatu memang lugai-lugai. Orang Sabah bilang lugai-lugai lah kau ging. Kalau betul PAS tiba-tiba masuk kerajaan perpaduan, memang lugai-lugai lah Muhyiddin Yassin kali ini. Okey. Ataupun tiba-tiba PAS berkongsi bergabung dengan Mahathir, pun lugai-lugai jugalah. Kalau tiba-tiba PPBM kena kasih tinggal, memang lugai-lugai. Ini terjadi kerana tiba-tiba Tok Guru Hadi Awang ini membuat satu kenyataan. Dia kata ada pihak ajak PAS sokong kerajaan perpaduan. Betul ke? Ataupun betul ke kerajaan persekutuan perpaduan, kerajaan perpaduan di antara parti-parti yang ramai ini, lebih daripada 10 parti ini, betul ke nak berkongsi ataupun nak bergabung dengan PAS? Betul ke? Ada beberapa orang kerajaan katanya, ada beberapa orang kerajaan hubungi saya, ajak berjumpa untuk menawarkan PAS supaya menyertai kerajaan perpaduan ketika ini. Itu dakwaan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang. Wow, siapa beberapa orang itu tak tahulah. Pelik jugalah kalau memang betul. Jadi nanti kalau saya begini je lah, tak payahlah ajak PAS, tak payah. Biar PAS jadi pembangkang, supaya pembangkang kuat. Kalau tiba-tiba PAS masuk kerajaan perpaduan lagi, siapa lagi nak membangkang? Dah tak ada dah yang sudah tidak ada semak dan imbang yang kuat nanti di parlimen. Jadi kalau saya tidak setuju. Biarlah PAS dalam pembangkang. Biar terus membangkang supaya ada suara pembangkang kerajaan. Yang salah tetap salah. Tapi janganlah pula memfitnah. Presiden PAS itu mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan, khususnya Parti Keadilan Rakyat PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Mungkin jugalah. Ada orang hubungi saya katanya, beberapa orang ajak berjumpa dan tawaran-tawaran supaya menyertai kerajaan kerana jumlah PAS paling besar, iaitu 43 kerusi. Katanya lagi, ya memang besar lah sebab 3 negeri yang PAS kuasai. PKR 30 saja katanya. Dalam keadaan itu 19 kerusi PKR Melayu, DAP 3 orang Melayu, kerajaan dinominasikan oleh orang bukan Melayu. Kata beliau lagi, dia nak ajak PAS, tapi PAS duduk belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan yang paling besar memimpin. Kata Hadi Awang. Wow, kalau begitu siapa jadi Perdana Menteri? Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC pada hari ini. Abdul Hadi menjelaskan ketika ini pihaknya sememangnya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapapun, tetapi tawaran berkenaan mesti tidak lari daripada prinsip, matlamat dan hala tuju PAS, katanya lagi. Sementara itu ketika ditanya mengenai penyertaan bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS, Abdul Hadi berkata perkara berkenaan akan diumumkan kelak.
dan akan membabitkan beberapa lagi orang pemimpin. Katanya, saya tidak boleh menyatakan perkara itu sekarang sebab mungkin sudah ada yang sertai PAS dan masih ada lagi mereka yang terikat dengan akta anti lompat parti. Mereka daripada kalangan wakil rakyat UMNO yang menang pada pilihan raya yang lalu juga, katanya. Perkara itu sudah ada dan mengikut statistik terkini sudah ada jumlah 49 kerusi di parlimen, tetapi PAS letak 43 kerusi saja dahulu atas sebab kekangan akta anti lompat parti yang dilaksanakan pada ketika ini, katanya lagi. Katanya, sebelum ini kerajaan PH melaksanakan akta anti lompat parti berkenaan supaya rakyat menyokong pihak mereka. Tetapi sekarang undang-undangnya berkenaan menjerat diri mereka sendiri, katanya lagi. Siapa yang luluskan akta lompat parti ni waktu bila ni? Okey, tak apalah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bakal ada kejutan besar untuk negara Malaysia. Pasti bakal akan merubah landscape politik negara Malaysia. Tidak lama lagi. Ada desas-desus menyatakan bahawa adanya pertukaran dalam kabinet Malaysia. Kerana itu, Ahmad Zahid Hamidi tidak ada pilihan kecuali tampil dan memberikan penjelasan atau memberikan komen tentang perkara tersebut. Beliau berkata rombakan kabinet adalah hak mutlak dan budi bicara Perdana Menteri. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian pada satu sidang akhbar selepas Majlis Kemuncak Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada Sabtu yang lalu. Okey, jadi Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, lazimnya tiada seorang Perdana Menteri yang berbincang dalam mesyuarat kabinet untuk melakukan rombakan. Katanya ketika ditemui selepas merasmikan majlis tersebut. Sebarang rombakan kabinet di bawah kerajaan perpaduan adalah hak mutlak, tuan-tuan dan puan-puan, hak mutlak dan berdasarkan budi bicara daripada Perdana Menteri Malaysia. Siapapun Perdana Menteri Malaysia mungkin begitulah. Kata Timbalan Perdana Menteri itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian ketika beliau diminta untuk mengulas desas-desus yang tersebar mengenai kemungkinan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merombak barisan jemaah menteri selepas pilihan raya negeri PRN. 6 negeri yang akan mengadakan PRN pada tahun ini adalah Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Ada 6 semuanya. Okey, jadi pastinya akan ada persaingan yang sengit dan hebat. Sementara itu, semasa dirujuk mengenai prestasi jemaah menteri ketika ini, Ahmad Zahid berkata pada pandangannya, semua menteri telah pun melaksanakan tugas dengan baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan komen daripada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ini, saya fikir memang benar kemungkinan besar desas-desus kabar angin itu mungkin boleh berlaku. Kerana kalau tidak, pastinya Timbalan Perdana Menteri ini akan membuat penafian. Beliau pasti akan menafikan dari perkara begitu ada sedang berlaku dan sebagainya. Tetapi dengan statement yang sebegini seolah-olah memang betul akan ada, dan itu semua betul-betul bergantung kepada budi bicara hak mutlak daripada Perdana Menteri. Hak mutlak daripada Anwar Ibrahim. Dia nak buat, boleh. Dia tak mau buat pun boleh. Jadi kita mau melihat jugalah, kalau betul ada rombakan, kita mau melihat juga rombakan yang mana. Siapa yang bakal dirombak, siapa yang bakal disingkir, siapa yang bakal ditambah kementerian dalam kementeriannya,
siapa. Yang itu yang menjadi persoalan. Okey, apapun kita nantikan saja. Siapakah yang bakal ditukar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye.